Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang ada menonton bersama pagi ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini kita kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas lagi, untuk terus beribadah kepadanya, untuk terus memohon ampun, untuk terus bertaubat. Hari ini 15 Syaban. 15 Syaban, Masya Allah, Ya Allah, Ya Tuhan. Mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan. Kita tidak tahu sebenarnya umur kita ini sampai ataupun tidak. Namun kita berserah kepada Allah. Kita beramallah. Kita tidak tahu bila kita akan pergi. Terima kasih Dila Fadilah, ni anak saudara saya, Ramli, Dawiyah dan Haryati yang ada, dan ramai masuk. Jadi kita alhamdulillah, kesyukuran kita malam tadi kita berdoa untuk nisfu Syaban. Kita doa, saya pun mohon ampun maaf semua. Mudah-mudahan segala amal kita diterima baik oleh Allah dan diampuni daripada segala kesalahannya. Dan kita pun masih lagi di dalam fasa uzlah. Saya menamakan uzlah dalam tempoh kawalan ini kerana kita berada menjauhkan diri daripada orang ramai, tapi kita masih lagi bersama dengan anak-anak kita, keluarga kita dengan baik. Mudah-mudahan kita di segala amal kita dapat kita lakukan. Dan sebelum bonda bermula pagi ini, eloklah bonda ulang sekali lagi bahawa uzlah ini adalah tempoh tarbiyah, tempoh pendidikan, mendidik hati kita, mendidik diri kita, mendidik keluarga kita untuk mungkin melakukan perubahan setelah kita diuji, dan kita perlu kepada perubahan yang drastik. Kalau dulu kita mungkin kurang mendekati Allah, maka kita banyak mendekati Allah pada kali ini. Kalau dulu mungkin kita kurang bersama keluarga dan melihat anak-anak kita dari segi pendidikannya, dengan peluang yang Allah bagi, uzlah kita kali ini kita telah memulakannya. Dan mudah-mudahan setelah nanti perginya ujian ini, kita tidak lagi di dalam kawalan, tetapi kita sentiasa meneruskan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Apatah lagi uzlah ini berlaku pada bulan yang mulia, di akhir atau pertengahan Rajab rasanya. Dan kita kita sambung di bulan Syaban, dan kita hari ini sampai kepada 15 Syaban. Kita berdoalah mudah-mudahan ujian ini segera pergi, kerana mungkin kita ingin ke masjid, ke surau untuk melakukan jamaah tarawih di bulan Ramadan, beriktikaf dan sebagainya. Kerana kita boleh saja melakukan jamaah di rumah tetapi tidak iktikaf kalau kita tidak pergi ke masjid. Jadi itulah yang kita doa. Namun seandainya kawalan ini masih berlangsung, maka kita teruslah kepada jamaah kita di rumah dengan keluarga dan berterusan, dan kita boleh tadarus Al-Quran bersama-sama dan sebagainya.
Okey, sebagaimana yang Bunda war-warkan daripada pagi tadi bahawa kita akan bermula hari ini, bukan bermula, maksudnya kita sambung tadabbur kita. Sebelum ni saya mula, saya lihat dulu ada Sa'diah, adinda saya, Sa'diah Kamiso, ada koleksi apa ni? Koleksi Ummu Zafirah, ada Rusdina, ramai lagi kalau saya tidak sebut, mohon ampun. Waalaikumsalam adinda. Dan kita ada Raja Halida, Raja Syahadan. Ini adalah seorang wanita yang sangat rajin, bakers, bukan setakat bakers saja, menjahit dan macam-macam, dia kreatif. Saya tahu dia kuat. Okey, Amy Kamelia Abdullah, ni bekas student saya dulu. Mudah-mudahan semua sihat-sihat belaka. Kita terus kepada ayat yang kita nak sambung pada hari ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa rabbukal ghafur zur rahmah. Law yu'ahizuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azaba bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Ini kita kena dengar betul-betul. Ini sambungan daripada cerita hari itu bila Allah peringatkan kepada mereka yang engkar kepada perintahnya. Maksudnya tidak menerima apa yang dibawa oleh para rasul yang terdahulu. Syariatnya saya dah sebut yang lepas, meskipun ini cerita yang lepas, cerita kaum yang lepas, tetapi dia pengajaran kepada kita, dan mungkin dekat cerita ini dengan apa yang kita lalui sekarang. Wa rabbukal ghafur zur rahmah, dia kata Allah itu maha pengampun, mempunyai maha luas rahmahnya. Lau yu'akhizhum bima kasabu, kalau Allah mahu mengambil tindakan dengan apa yang mereka lakukan, la'ajjala lahumul azab, maka Allah boleh sahaja menyegerakan azab. Kalau kita buat kesalahan, kita selalu buat dosa, Allah boleh sahaja mempercepatkan azab itu. Ballahum maw'idun, akan tetapi Allah telah memberikan satu penentuan masa untuk membalas, untuk membalas keingkaran kita, kemungkaran mereka itu. Dan lan yajidu min tapi dikata ballahum mau'id lan yajidu min dunihi mau'ila. Ketika itu mereka tidak akan lagi dapat perlindungan kalau sampai mau'id itu. Dalam bahasa Arab ada dua bermakna tidak. Lan dengan lam. Lam itu maksudnya mungkin satu masa akan berhenti tidak itu. Tetapi bila Allah kata lan yajidu abadan, maksudnya selama-lamanya mereka tidak akan ada tempat perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tadi pun disebutkan bahawa Allah peringatkan di sini sebenarnya azab Allah itu boleh datang dengan segera. Tetapi kalau Allah kata dia nak tunggu sampai kiamat, sampai lepas kita dibangkitkan semula baru kita diazab, dia akan azab di akhirat. Jadi boleh juga diazab di dunia, tapi mungkin kurang sedikit. Contohnya lah, dan saya mengambil contoh apa yang berlaku sekarang ini, kemungkinan besar juga adalah merupakan azab ataupun merupakan ujian atas dosa yang kita lakukan. Dosa ini bukan sahaja kita umat Islam, tetapi dosa orang kafir juga atas keegoan mereka. Allah nak peringatkan mereka bahawa kuasa Allah itu lebih besar sebenarnya. Mereka anggap mereka negara maju, negara kaya, mereka boleh atasi segala masalah, tetapi sebenarnya kuasa Allah itu melebihi segalanya. Dan kita perlu ingat bila ujian Allah datang, dia bukan hanya datang kepada tempat ataupun mereka yang melakukan dosa saja. Dia akan menyeluruh. Azab itu akan menyeluruh. Kalau kita tengok dulu kaum Lut, kaum Nuh, kaum Nabi Musa, bila mereka diazab, azab itu dia akan pergi juga kepada orang yang baik, melainkan
contohnya kalau Nabi Nuh, sebab Allah perintahkan supaya dia membuat safinah, kapal. Jadi kalau banjir, siapa nak mengikut Nabi Nuh, dia akan ikut di situ. Tetapi Allah juga boleh membalas kesemuanya. Sebab itu, kalau kita lah orang Islam, kita ini dikehendaki menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Sebab bila datang azab kepada mereka yang melakukan dosa, dia akan kena semua. Jadi sebelum dia merebak kena semua, kita mestilah ingat itu supaya kita perbaiki apa saja kemungkaran yang berlaku. Kepada yang tidak menerima lagi Islam, kita kena seru mereka masuk Islam. Atau itu terserah pada mereka, ataupun maksudnya kita serah kepada Allah, mereka itu dapat petunjuk ataupun tidak selepasnya. Okey? Dan ayat seterusnya, ayat yang ke-59, watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Dan negeri-negeri yang tempat mereka dahulu itu kami binasakan dengan kezaliman mereka. Allah sebut tentang kezaliman. Maksudnya kalau kita buat dosa, kita engkar perintah Allah, itu satu kezaliman. Kita menzalimi diri kita, menzalimi masyarakat kita, menzalimi belaka-belaka lah yang ada di sekitar kita. Waja'alna limahlikihim maw'ida. Dan aku jadikan kepada yang tempat, menjadikan negara mereka itu, ataupun sampailah masanya aku binasakan mereka. Mau'id tadi yang Allah sebutkan dalam ayat selepas dia. Dan ketika itu memang mereka tidak boleh lagi melarikan diri daripada kebinasaan tersebut. Kita sekarang, kalau kita nak kaitkan dengan apa yang berlaku kepada kita, ini bukan lagi kebinasaan, hanya sedikit ujian. Dan ujian ini masih lagi kita boleh perbaiki, masih lagi kita boleh lari. Dan kita masih lari, maksud saya, sebab kita ada kaedah. Kaedah bila pakar-pakar mengatakan kalau nak selamat, jangan putuskan rantaian ini. Jadi itu juga sebenarnya ujian kepada kita, sebab untuk memutuskan rantaian itu, kalau kita degil, dia akan masih kembali, masih lagi berlaku kepada kita, ya. Okey. Selepas ini kita akan masuk cerita lain, cerita tentang Nabi Musa. Saya nak tengok anak anda saya, Nutfia Aras, adinda Radhia Mat Yunus, ada online sekarang, dan ramai lagi. Minta maaf kalau saya tak sebut semua. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ini ada cerita tentang Ashabul Kahfi, dan kita telah tamat dengan cerita Ashabul Kahfi. Hari ini kita akan masuk satu cerita yang banyak pengajaran yang kita banyak mendapat manfaat dan faedahnya. Sebagaimana yang Bunda sebutkan di awal, bahawa sebenarnya kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah untuk memberi pengajaran supaya dia lebih mendalam, supaya lebih kita rasa. Maka Allah tunjukkan satu cerita untuk kita perhalusi, untuk kita fahami dengan lebih baik. Maka cerita yang kedua ini, dulu saya dah sebutkan beberapa cerita, nanti kita akan jumpa. Cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, cerita Zulkarnain, cerita tentang Iblis kita dah baca sikit yang lepas. Hari Kiamat kita dah baca dah. Tetapi yang sebenarnya kisah, 3 kisah besar dalam surah Al-Kahfi ini ialah kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini cerita satu yang kita dah cerita dah, cuma saya nak ulang untuk mengingatkan kembali, adalah cerita uzlah, cerita sekumpulan pemuda lari daripada masyarakat yang engkar dengan perintah Allah. Jadi uzlah itu telah pun berlaku di zaman itu, ataupun kawalan diri itu telah pun berlaku. Kalau
kalau kita hari ini mengawal diri kita kerana kita tidak mahu dijangkiti oleh virus, dia dahulu beruzlah kerana tidak mahu iman mereka terganggu. Dan hari ini kita mulakan cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Haidir. Sebelum kita baca, sebab awalnya nanti dia akan bercerita perjalanan dahulu. Ada satu hadis daripada Al-Bukhari yang dipegang oleh banyak ulama tafsir untuk mentafsirkan ayat ini, bahawa mula perjalanan Nabi Musa ini ialah ketika dia berucap di hadapan kaumnya. Ada yang bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, Nabi Musa, ada tak orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kamu? Dan Nabi Musa jawab, tidak ada. Maka Allah menurunkan di ayat untuk menunjukkan bahawa kata-kata Nabi Musa itu tidak tepat. Kerana sepatutnya Nabi Musa mengembalikan kepada Allah sebagai penganugerah ilmu. Kita tak boleh kata ilmu kita tinggi, ilmu kita cukup, kerana itu anugerah Allah. Allah boleh anugerahkan kepada sesiapa. Ini pengajaran sebelum kita masuk tu saya nak cerita dulu. Kita jangan rasa diri kita hebat dari segi ilmu. Kita rasa kita ni Hasna Harun. Hasna Harun, Haizul Kadir. Terima kasih. Kita lihat kembali kepada cerita ilmu tadi, kita kadang-kadang kita rasa kita ada ilmu, kita belajar, kita berjaya, anak-anak kita begitu, saudara mara kita, lalu kita anggap ataupun kita tengok orang lain pun, sebenarnya Allah saja yang tahu ilmu dia tu setakat mana. Kerana ilmu sebenarnya Allah anugerah kepada kita terlalu sedikit, dan Allah tu pula tidak bagi semua. Macam contohnya, saya belajar bidang agama, saya tak belajar bidang lain. Saya tak belajar bidang sains, saya tak belajar tentang kejuruteraan, saya tidak belajar bahagian perubatan. Begitu juga orang yang mengambil bidang perubatan, dia tak belajar bidang sastra, bidang macam-macam bidang-bidang yang lain. So ilmu kita tu terlalu sempit, terlalu kecil, dan kita tidak boleh merasa bahawa kita sudah berada pada satu tahap yang tinggi. Sebab itu kalau kita baik dipuji ataupun kita rasa kita istighfar, Astaghfirullahalazim, kita ingat kepada Allah. Sebenarnya tanpa Allah menganugerahkan kita, kita tak dapat. Sebab itu bonda ni, kenapa bonda live? Kebetulan pula pada masa kawalan ini, bonda mengingat mungkin ramai orang tidak ke mana-mana, maka share lah. Ilmu ini terlalu sedikit. Tetapi nak share supaya sedikit pertambahan. Dan orang lain juga boleh dapat. Dan dia boleh tambah juga di tempat lain. Bila dia rasa, ada cerita macam ni, dia boleh baca. Supaya dia boleh dapat lebih jauh lagi. Kerana ilmu saya terlalu sedikit. Yang saya sampaikan itu pun dengan masa yang singkat, memang sikit lah. Dalam sikit singkat pula, dia makin sikit. Okey. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengitab ataupun menegur Nabi Musa, patutnya dia kembalikan bahawa bukan dia saja yang ada ilmu, ada lagi orang lain. Lalu dia diilhamkan untuk pergi bermusafir, mencari orang yang lebih berilmu itu. Dan kita lihat nanti di permulaan pemusafirannya, dia bermusafir ini, dia kata Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan Musa, ketika Musa berkata li fatahu, seorang pemuda yang menemaninya, dan di dalam tafsir menceritakan bahawa pemuda yang menemani ini ialah Yusha' bin Nun. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Dan aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai ke pertemuan dua lautan,
Aw amda huquba, ataupun terlebih. Kerana dalam hadis tadi sebenarnya ada menyebutkan bahawa dia diberitahu bahawa orang yang lebih berilmu itu ada di tempat itu, di tempat pertemuan dua laut itu. Dalam kalau kita membaca dalam kitab-kitab tafsir, lautan itu ialah, dia kata Majma'ul Bahrain ialah lautan Swiss dan juga laut Aqabah. Dia kata dua percantuman, dan dia daripada Laut Merah itu ada Khalij, ada apa nak panggil bahasa Melayu Khalij ini? Teluk ada teluk. Teluk itu dia bercantumnya dua lautan, iaitu laut Swiss ini dengan laut Aqabah. Mungkin kita selalu dengar perkataan terusan Swiss. Kita tak dengar laut. Sebenarnya bila dia ada terusan tu adalah dia laut. Macam kita kata Selat Melaka, dia ada laut Melaka tu kan. Dan dia ni sebenarnya berada di lautan Laut Merah. Okey. Jadi dia berjalan, dia ada berteman. Sebenarnya ini juga satu pengajaran baiklah kepada kita. Kalau kita nak musafir jauh ini, eloknya ada teman. Terutamanya wanita lah. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri sariya. Falamma balagha majma'a, apabila dia dah musafir jauh ni, siapa pernah pergi Mesir tahulah sebenarnya dia ni dekat dengan Sina. Sekarang ini teluk itu ada dikenal sebagai Sharm el-Sheikh. Saya kebetulan diberi peluang oleh Allah untuk ke sana pada tahun 2007 ke Sharm el-Sheikh. Kebetulan masa itu ada seminar. Tempat itu memang bersih kalau nak bandingkan dengan Kahira. Cukup cantik. Dia ada, bila ada kesan sejarah, bila kita sampai disebut dalam Al-Quran, kita akan rasa kesyahduan yang lain. Kita membayangkan Nabi Musa pernah berada di sini bersama temannya Yusha bin Nun, dan berjumpa dengan nanti seorang hamba Allah yang salih, itulah Nabi Khidir. Kemudian dia kata falamma balagha, apabila kedua-duanya, iaitu Nabi Musa dengan penemannya tadi Yusha bin Nun, dia sampai kepada majma'a bainihima, pertemuan dua lautan tadi, nasiya, mereka lupa, hutahuma, ikan mereka. Tadi saya tak sebut. Sebenarnya dalam hadis juga menyebutkan bahawa dia diminta untuk musafir dan membawa bekal. Bekalnya itu ada ikan. Di mana sebenarnya ikan itulah yang memberikan petunjuk nanti. Kita akan baca. Ikan itulah yang Allah utuskan untuk menunjukkan di manakah pertemuan dua laut itu. Sebab dulu tidak ada peta yang boleh dirujuk, tidak ada Waze, tidak ada apa macam sekarang ini. Tetapi Allah memberikan petunjuk pada Rasulnya, iaitu Nabi Musa. Malangnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Bila sampai ke tempat itu, dia lupa tentang ikan tadi. Ikan tu bawa, tapi dia lupa keadaan di mana. Fattakhadha sabilahu fil bahri sariya. Sedangkan ikan itu telah masuk, menyelusup ke dalam laut dalam. Saya sebutkanlah cerita ikan ini ialah bekalan yang ada diceritakan bahawa sebenarnya ikan ini bertujuan apabila dia sampai kepada tempat itu, ikan ini akan masuk ke dalam lautan, dan ini adalah satu tanda bahawa itulah dia tempat Majma'ul Bahrain yang Nabi Musa boleh berjumpa dengan Nabi Khidir. Tetapi dia lupa. Dia pun dia dah melepasi dah kawasan itu. Dia mengikut ceritanya lah. Dia nanti kita lihat dia tertidur. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Dia tadi selepas dia tidur dekat atas batu, dia teruskan perjalanan sebab dia dah lupa cerita ikan itu. Tapi bila dia dah penat berjalan, barulah dia tanya dengan temannya, dia tanya Yusha.
dia kata berikan saya makanan tadi, atina ghada'ana, nak dia makan tengah hari lah laqad laqina min safarina, kita dah penat dah jalan, hazana sabah letih, dia dah letih jalan, dia nak makan. Okey. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hutu wa ma ansanihi illa asy-syaitan an azkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Jadi sahabat ni tadi jawab. Dia kata qala ara'aita, tidakkah kamu lihat, dia kata iz awayna ila sakhra, ketika kita baring tadi di atas batu besar, fa inni nasitul hut, aku lupa hut, ikan itu, ikan yang kita bawa. Wa ma ansani, aku tidak lupa sebenarnya, melainkan syaitan yang ganggu. Maksudnya memang syaitan itu sehingga begitu pun dia ganggu kita. Kita boleh lupa. Sebab itu kalau kita lupa apa-apa, kita istiazah banyak-banyak. Kita terus baca ta'awuz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita jadi macam kadang-kadang, alamak, lupa apa benda saya kadang kan kat mana, kita pun kata auzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab lupa itu sebenarnya banyak gangguan daripada syaitan. Okey. Dia kata an azkurahu, aku diganggu oleh syaitan nak ingat cerita ikan tadi. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dia masuk dalam laut itu macam ajaib. Maksudnya bagaimana ikan itu, ikan yang mati, ikan tu ikan bekalan dia untuk dimakan, tapi Allah hidupkan ikan itu untuk menyeludup masuk ke dalam laut, ke dalam laut. Jadi barulah Nabi Musa rasa, oh, inilah dia. Sebab itu ayat seterusnya dia kata, qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Itulah yang kita kehendaki. Qala zalika ma kunna nabghi, ini dah dia yang tempat yang kita nak pergi. Fartadda ala athari, maka kita nak kena balik semula lah ke tempat tadi untuk cari tempat itu. Fartadda, maka kedua-duanya Musa dan Yusha tadi kembali ala atharihima qasasa, ikut langkah dia semula. Dia sebut qasasa tu asal maknanya ialah kisah, cerita. Tapi kalau kita panggil apa dalam bahasa Melayu, kita lalu semula langkah-langkah yang pernah kita lalui. Dan dia jadi, ialah perjalanan bukan macam sekarang ni ada kereta. Kalau 1 kilometer, 2 kilometer, 5 minit je kita sampai. Dia ni banyak kilometer dah, dan dia kena lalu. Lalu jalan itu jalan yang berliku-liku, jalan yang tidak macam sekarang. Jangan kita bayangkan jalan macam sekarang. Saya pun, sebab saya dah pergi Sharm el-Sheikh tu, saya dah tahu dia memang kawasan berbatu-batu dan bukit-bukit dia berwarna hitam. Memang dia kawasan bukit bukau, dia memang sangat cantik lah, sangat indah kalau kita lihat sekarang. Tapi tak tahulah pada ketika itu, bayangkanlah berbatu-batunya, bukit bukaunya, bagaimana dia nak lalu balik untuk kembali sampai semula ke tepi pantai tadi. Boleh jadi dia dah termasuk naik bukit dan sebagainya. Fartadda ala atharihima qasasa. Sebab itu ayat Quran ini menggunakan perkataan qasasa. Dia gunakan untuk menunjukkan bahawa banyak cerita yang nak diceritakan dalam perjalanan kembali itu. Tapi dia telusuri juga untuk menemui yang dicarinya itulah Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Okey. Jadi dia kata, mudah-mudahan kita ada masa banyak lagi. Okey. Fawajadna 'abdan, maka dalam ayat ini menyebutkan dia menemui seorang hamba, min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Ini Allah ceritakan fawajada,
Maka kedua-duanya tadi bertemu dengan seorang hamba daripada hamba kami. Atainahu rahmah. Yang Allah telah berikan rahmah kepada hamba tadi. Min indina, daripada kami. Rahmah ini, rahmah, kita pun baca rahmah. Min indina, min indillah, daripada Allah. Wa'allamnahu, dan aku ajar, Allah kata. Dan kami ajarkan dia min ladunna ilma, daripada kami ilmu. Inilah orang selalu sebut ilmu ladunni. Banyak orang sufi lah, kita selalu dengar perkataan ilmu ladunni. Ilmu daripada Allah, ilmu yang diilhamkan oleh Allah. Sebenarnya kalau kita tak faham ilmu ladunni ni, boleh jadi sesat juga kita. Sebab kalau kita tidak tahu, kita ingat ladunni ni, kita boleh minta-minta pada Allah, ya Allah, aku nak ilmu ladunni, sehingga kita pergi menghadap orang yang pergi ke makam dan sebagainya. Perkara itu tidak betul lah. Yang pentingnya Allah menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ilmu kepada hambanya tadi, walaupun di dalam pentafsiran ataupun banyak penceritaan mengatakan hamba inilah yang bernama Nabi Khidir. Tetapi di dalam Al-Quran tak sebut pun bahawa hamba ini ialah hamba Nabi Khidir. Jadi kalau kita tidak mahu sebut bahawa yang dijemput itu Nabi Khidir, tidak masalah, kerana dia memang tidak sebut dalam Al-Quran. Tetapi bagi masyarakat Asia Tenggara, bahasa Melayu lah, Nabi Khidir ni terlalu terkenal. Kita terlalu tahu, mungkin kerana kita Islam sampai ke Malaysia ini daripada orang Sufi. Orang India, Arab yang ikut sejarahnya lah. Saya buka ahli sejarah, nanti Dr. Emily boleh betulkan saya. Dia sampai ke Melaka, itu banyak kaum Sufi, sebab tu dia baca wirid, tarikat, dan itulah timbulnya ilmu laduni. Dan kita diberitahu bahawa Musa ini bertemu dengan Khidir. Tetapi dalam kitab-kitab yang ditulis oleh pengarang-pengarang, contohnya Ibn Kathir, Qurtubi, memang disebut tentang Nabi Khidir. Dan saya baca satu lagi tafsir pagi tadi, Muhammad Al-Bahi, dia kata dia tak sebut pun. Memang tak sebut. Memang kita cari pun dia tak ada dalam Al-Quran sebut nama Nabi Khidir. Cuma itu adalah hadis-hadis yang mungkin boleh diambil dan diyakini. Okay. Qala lahu Musa, hal attabi'uka, ataupun hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Musa pun dia hajat dia untuk belajar dengan orang yang berilmu ini. Nanti sebab mungkin kita tak boleh habis cerita ni hari ni, agak panjang. Cuma saya beritahu, kalau kita nak teruskan cerita ni nanti kita mungkin boleh baca separuh. Dia adalah cerita orang yang mahu menuntut ilmu. Jadi kepada para penuntut ilmu sekalian, kita lah, tak kira kita tua ke muda ke, kita dah kerja ke tak kerja, kita ada penuntut ilmu. Maka dia ada adabnya, ada kaedahnya untuk menuntut ilmu ni. So kita kena lihat adab yang diajarkan oleh Allah dalam pertemuan Musa dan Nabi Khidir ini. Cuba lihat ayat 66 tadi. Qala lahu Musa, di mana Musa berkata kepadanya hamba yang soleh tadi, hamba yang berilmu tadi, hal attabi'uka, adakah boleh? Pertanyaan adakah boleh ni sebenarnya meminta. Macam kita orang Melayu pun dalam bahasa Melayu, boleh tak saya nak belajar? Dia kita kata saya nak belajar. Dia kalau kita tanya bolehkah, itu lebih tinggi lagi. Maksudnya keinginan kita tu lebih tinggi, dan satu bahasa yang lebih maksudnya merayu lah. Hal attabi'uka ala an tu'allimani, boleh tak aku ikut kamu untuk kamu ajar aku mimma ulimta rushda, daripada apa yang telah diajar kepada kamu, petunjuk daripada Allah ni, kamu ajarlah kepadaku. Okey, ada Liza Suhana. Okey Liza, apa khabar? Tengok mak hari ni ya. Ni anak saya dalam lakonan
stay at home. Siapa nak tengok drama pendek itu, filem pendek itu, bolehlah tengok di Facebook kami, Facebook Bonda Noh, Facebook Liza Suhana, Facebook saya, nanti boleh tengok. Pelakonnya inilah Liza Suhana, berlakon sebagai anak Bonda. Jadi panggil mak lah ya Liza. Okey. Saya tak mahu cerita panjang layan tu, tapi sambil tu saya beritahulah bahawa filem pendek itu memberikan pengajaran kepada kita. Jangan kita berdegil untuk stay at home ni. Okey, saya sambung balik tentang ni. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Jadi Nabi Musa merayu kepada Nabi Khidir untuk belajar mimma 'ullimta rusyda. Kemudian apa jawab Nabi Khidir? Nadira, apa jawab Nabi Khidir? Saya rasa semua datang nak murid saya juga dulu ni. Juga ahli ABN juga sama dengan Liza tadi. Ahli Akademi Bonda Noh. Ahli Akademi Bonda Noh. Akademi Bonda Noh, satu grup penulisan di bawah Bonda Noh. Okey. Dia kata, apa jawab Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu ni, dia kata Nabi Musa, kamu ni tak boleh bersamaku dengan lebih sabar. Kalau nak ikut aku, maksudnya begini, kalau nak belajar dengan aku wahai Musa, kamu kena sabar. Tu antara adab cari ilmu. Kena sabar. Nasib baik Nadira ada, nanti dia cerita macam mana saya ngajar dia dulu. Kena sabar. Sekejap lagi pindah bilik lah, sekejap lagi suruh buat itulah. Zaman-zaman kawalan COVID-19 ni, ramai juga pelajar merungut kerana banyak sangat kerja, dia kata. Padahal kalau belajar bersemuka pun banyak kerja juga. Memanglah banyak kerja sebab you kena buka, nak tengok, nak tak tengok pengajaran online, sama ada guna Zoom ke, Google Class ke, macam-macam. Jadi itu kaedah mencari ilmu sekarang. Cuba bayangkan kaedah mencari ilmu zaman dahulu. Kena musafir jauh sampai bekalan dia boleh turun ke laut dan sebagainya, sampai dia tidur-tidur bukit bukau dan tak. Sekarang kita duduk rumah dapat ilmu. Duduk rumah tengok. Kalau yang sekarang pensyarah mengajar online ni, dia pakai Google Classroom, dia pakai Zoom, duduk aja tengok, duduk dalam bilik hawa dingin, boleh macam-macam. Jadi yang penting, Bonda selalu ingatkan, di mana saja belajar, adab ilmu itu mesti ada. Adab ilmu, ambil wudu, ada wudu, dan Bonda dah sebut bahawa sepatutnya sepanjang kita uzlah ini kita tidak ditinggalkan oleh wudu. Jadi kalau ada majlis ilmu, ada majlis online, kita dah ada wudu, dan kita terus saja niat, ya Allah, aku berniat untuk mendapatkan ilmu. Alhamdulillah, boleh kan? Kena sabar betul. Okey. Kita susah ke senang ke? Oh, aku nak masak lah, nak inilah, tengok ni. Kalau kita tak sabar, memang kita akan banyak porak-peranda yang lain yang mengganggu pemikiran kita. Jadi cari ilmu ni kena sabar. Memang ini memang Bonda dah sebut dah daripada awal. Bila baca cerita ini, kita akan insaf. Rupanya bukan senang kita mencari ilmu. Bagaimana Nabi Musa mencari ilmu daripada Nabi Khidir, sehingga Nabi Khidir kata, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tak akan berupaya kepadaku untuk sabar. Dia kata, wa kaifa, ayat yang seterusnya 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu boleh sabar perkara yang kamu belum tahu lagi penceritaannya. Maksudnya kamu tak tahu lagi ni apa kita nak buat. Kamu boleh katalah, oh, insya-Allah saya sabar, insya-Allah saya boleh ikut. Saya nak tengok jam, tak nampak pula. Okey, 11 kita baca lagi sikit. Lupa bawa jam depan. Paksa tengok jam komputer tinggi pula. Okey. Minta maaf. Jadi ini kita baca ayat yang akhir. Nanti kita sambunglah hari besok. Kita ada satu hari lagi nak sambung cerita ni.
Qala satajiduni insya'allahu sabiran wala a'asi laka amra. Dia kata, Musa jawab, satajiduni, kamu akan dapati aku. InsyaAllah, insyaAllah. Kena sebut insyaAllah. Ya, hari tu kita dah baca dah. Awal-awal ayat ini Allah minta kita sebut insyaAllah kalau kita buat satu. Sabira, kamu akan dapati aku sabar, dia kata. Wala asilaka amra, dan aku tidak akan engkar apa yang kamu perintahkan. Disebut dengan Tok Guru. Kita cakap dengan Tok Guru, saya akan dengar cakap Tok Guru. Saya akan gini. Tahu tak? Kalau kita dulu-dulu sekolah, belajar, bukan kita yang cakap dengan guru, kita nak sabar. Mak bapak kita, dia kata, ni saya hantar anak saya belajar ngaji, belajar ni. Buatlah apa yang patut, pukullah apalah, asalkan maksudnya jangan sampai mencederakan yang teruk. Maksudnya boleh buat apa saja. Tapi guru, ibu bapa sekarang nampak tidak reda. Tidak rela anak mereka disentuh. Sehingga mereka sanggup pergi jumpa cikgu kau tak puas hati. Tak bagi anaknya dicubit, tak bagi anaknya di itu, di ini. Kita dulu naik apa saja, apa yang kita tidak buat. Ketuk ketampi, naik atas meja, cubit berlebam-lebam. Kita makin takut nak beritahu mak kita, beritahu orang tua kita, sebab kita akan ditambah lagi dengan cubitan yang lain. Tapi sekarang lain. Jadi jangan lain. Bapa tu tolonglah, jangan terlalu ini sangat campur tangan urusan pendidikan. Kita dah serahkan anak kita kepada sekolah untuk mendidik mereka, tidak perlulah kita kacau. Itu adab dan banyak lagi adab-adab yang disebutkan tadi. Kita dengar ni, dia kata, bila ayat yang kita nak tutup hari ni, dia kata, qala satajiduni insya'allah sabiran wala a'si laka amra. Kamu akan dapati aku sabar, aku tak ingkar. Kita tengok nanti. Esok, betul ke Nabi Musa ni boleh patuh, tidak ada ingkar-ingkar. Itu teaser cerita kita besoklah. Kita akan sambung. Jadi apa yang Bonda nak sebutkan, habis tadi sampai ayat 69, esok kita sambung ayat 70. Sadaqallahul azim. Tapi kita sembang sikit. Mudah-mudahan dengan saya sebut lagi sekali, kalau kita sambung nanti ni, kita akan lihat sebenarnya banyak lagi adab-adab kita yang kita perlu akur untuk mencari ilmu ini. Sebenarnya ini ingin saya sebut kerana ini saya belajar dari pengalaman sendirilah. Kita dah tua, kita belajar. Kadang-kadang orang yang mengajar kita tu lebih muda. Kadang orang yang mengajar kita tu ngeri-ngeri nak mengajar kita. Sepatutnya tak boleh timbul ngeri-ngeri. Sebab kita sebagai pelajar, kita tak pernah kata kita ni lebih hebat daripada yang mengajar. Bunda dah sebut di awal tadi, setiap kita ni ada kelebihan. Setiap kita ni ada ilmu yang berbeza yang Allah beri. Kita mahu menimba ilmu yang diberi kepada seseorang. Meskipun dia muda, meskipun kita tampak dari segi keduniaan yang ada sijil, ada ijazah, itu dunia. Tapi kita tak tahu ilmu. Cuba letakkan diri kita. Kita ada pembantu rumah. Datang daripada Indonesia. Dia pandai masak. Kita belajar dengan dia kan. Ketika itu dia guru kita. Kalau dia kata masuk garam sekian, jangan nak lawan. Saya nak masuk lebih. Ataupun melainkan kalau kita kata saya tak naklah letak banyak, saya darah tinggi. Sekarang kalau saya letak naik darah saya, oh bolehlah puan, dia kata. Tak payahlah letak garam tapi nanti tawar. Dia dah beritahu dah. So kita jangan melawan. Tapi kita beritahu alasan. Kita boleh bertanya, tetapi bukan pertanyaan kita itu menunjukkan kita tidak yakin ataupun tidak percaya. Kita fikir, mentang-mentanglah dia tak ada sijil, tak ada apa memasak, kita pun tidak percaya. Tak boleh, kita sebagai, bila kita ni pelajar, kita mesti akur kita pelajar. Macam Bonda sebut dah, Bonda ni berpengalaman sangat dah belajar dengan orang muda. Sebab Bonda dah tua. Dulu mengajar. Sekarang belajar. Sampai akhir hayat kita kena belajar. Jangan kita rasa, buat apa saya nak belajar? Saya dah tahu semua tu. Saya dah ini, saya ini. Buat apa saya nak dengar lagi live ni? Saya dah banyak kali dengar cerita ni. Saya ulang sekali lagi.
barakah ilmu itu lain, rahmah ilmu itu lain. Malaikat turun menurun membawa rahmatnya kepada mereka yang menuntut ilmu. Jadi kita nak rahmah itu. Okey. Jadi sebelum Bunda akhiri perbicaraan kita pada pagi ini, Bunda ingin membawa semua sahabat-sahabat syurga sekalian untuk sentiasa ingin mendapatkan ilmu untuk ke syurga. Kerana bukan ilmu syurga itu hanya ilmu yang berkaitan dengan Islam sahaja. Tetapi semua ilmu itu boleh membawa kita ke syurga. Ilmu ekonomi, supaya ekonomi kita sekarang sedang dilanda oleh masalah ekonomi. Kita nak perbaiki mungkin perniagaan kita dan sebagainya, maka kita kena belajar. Bila kita belajar, dan mudah-mudahan nanti selepas wabak ini berlalu, kita menjadi kaya, bagaimana kita nak bawa kekayaan kita itu boleh membawa kita ke syurga? Di situlah kita gabung jalinkan dengan ilmu yang kita dapat berkaitan ilmu agama. Bahawa setiap harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, hendaklah kita gunakan dengan sebaiknya. Kita gunakan perkara yang memberikan faedah, perkara yang boleh menjadi amal jariah, boleh membantu kita bila kita telah mati. Maka dia menjadi syurga. Kalau kita tak ada apa untuk disedekahkan, bagaimana kita nak mendapat pahala sedekah? Walaupun bukan berarti di situ saja ada pahala, kerana kalau kita tidak pun mengambil, tidak pun maksud saya kaya, kita tidak bersedekah, kita kaya, kita miskin, kita ada juga lorong yang lain, jalan yang lain. Sebab itu kita kena belajar bagaimana sebenarnya dapat pahala tu, bagaimana. Kita jangan berhenti. Satu lagi, kita ada di antara kita yang dah tahu. Macam saya lah, saya dah belajar agama ni daripada kecil, daripada umur 12 tahun, 13 tahun sampailah umur 66. Adakah Bunda ni boleh kata cukup dah belajar agama? Tak boleh. Kerana banyak. Kadang-kadang kita dah baca, tapi kita perlu ingat. Dan kita perlu peringatan. Kita perlu mengingat. Kita perlu membaca. Kita baca buku. Sama ada buku itu kitab yang berbentuk benar-benar kitab, ataupun saya sebut benar-benar kitab. Kitab tu buku dah. Maksudnya kitab agama, contohnya kitab tafsir, kitab ni. Tapi kadang-kadang buku cerita pun boleh menjadi peringatan kepada kita. Cerita orang tentang diri orang lain, kisah benar orang lain. Kadang-kadang fiksyen pun macam novel, tapi kalau dia boleh memberikan peringatan kebaikan, apa salahnya? Mungkin anda tengok di belakang saya itu banyak buku. Kebanyakan ditulis oleh penulis-penulis daripada Akademi Bunda Noh. Dan juga ada yang lain-lain. Kita panggil buku dakwah santai. Jadi dia diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Jadi bolehlah dalam masa COVID-19 ni, bolehlah cari-cari buku ni. Mungkin sebahagian yang ada, saya ada. Kalau ada yang nak, boleh saja hubungi. Kepada penulisnya pun ramai juga. Cuba buka Bunda Noh punya page atau sebagainya. Tengok siapa ada kat situ yang boleh dihubungi untuk mendapatkan buku. Daripada Bunda Noh sendiri pun boleh. Daripada Galeri Ilmu terus pun boleh. Banyak lagi buku-buku yang lain. Sebab kita tak boleh dah pergi kedai buku. Jadi kita boleh terpaksa lah mencari. Sebab saya kata dalam masa kawalan ini, mungkin kita rasa baca buku yang kita dah tak larat lah nak baca buku benar-benar cerita tentang solat, khusyuk, apa ni, kita ubah sikit. Pergi kepada cara yang lain. Supaya kita boleh perbagaikan. Tetapi buku yang betul-betul bercerita tentang hukum hakam itu perlu juga dibaca. Kalau boleh. Dan sepatutnya setiap hari kita ada buku yang kita lihat. Hari ini tentang puasa. Baca, fahamkan. Tak faham, tanda. Saya pun, Bunda boleh saja menerima mesej bila-bila masa. Kalau nak tanya, kalau Bunda tahu, Bunda jawablah. Tak tahu, Bunda rujuk dalam buku lah.
hukum macam mana, terutamanya wanita lah, dia selalu bertanya tentang hukum haid, hukum nifas, istihadah dan sebagainya. Banyak yang kita tidak tahu. So kita boleh baca, kita tanda mana yang kita tak faham. Begitu juga tafsir pun dia dah ulang banyak kali, kalau mengaji baca terjemahan sehingga kita boleh faham. Itu celoteh pagi ni. Celoteh mudah-mudahan memberi manfaat. Dan kita cuba tutup kita tutup pertemuan kita pagi ni. Okey, betul. Dia kata Mazna Ibrahim kata kita sentiasa guna talent kita untuk mendekatkan diri. Talent Allah beri kita talent macam-macam, berlain-lainan di atas sama lain. Kita gunakanlah untuk kebaikan. Kita niatkan kepada Allah. Jangan kita niatkan kerana nak tunjuk. Dia nak tunjuk tak apa, jangan nak tunjuk-tunjuk. Tunjuk sekali tu betul. Tunjuk-tunjuk tu tak betul. Jadi janganlah kita nak tunjuk-tunjuk. Bagi saya ada ni, saya boleh ni. Orang ni live itu, orang ni live ini, saya pun nak juga. Sebenarnya kalau kita niat untuk membahagi ataupun share ilmu, itulah yang paling baik. Okey, kita dah panjang sangat ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Ya Allah, ya Tuhanku, kami bermohon keselamatan pada agama kami, kesejahteraan pada jasad kami, pertambahan pada ilmu, keberkatan pada rezeki, taubat sebelum kami mati, wa rahmatan indal maut, rahmah ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dan maghfirah pengampunan selepas kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut. Wa najata minan nar, dan berikanlah kami keselamatan, menjauhan daripada api neraka. Wal afwa indal hisab, dan lepaskan tanpa hisab, kalau boleh dipermudahkan maksudnya ketika hisab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah kamu palingkan hati kami, ba'da iz hadaitana, selepas kamu beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan ya Allah, berilah rahmat daripada kamu ya Allah. Innaka antal wahhab, ya Allah, kamulah maha pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah, maka dan berilah kami kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah, wa qina azabannar, jauhkanlah kami daripada api neraka. Okey, sebelum berpisah tolong share supaya walaupun dah lepas kita boleh tengok lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.